tell her funeral. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like la 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 la. Singing all day, filling up a cup. I'm addicted to you, couldn't get enough. Had a real long night, now we feeling rough. And they be coming after, driving trucks. And I be running faster in my trucks. And she be looking at me, stunned and never going ha ha ha. Oh yeah, we singing la la la. And you won't say yes, it's true. Cause you like that I might fall for you. Under late night covers, there's the truth. Yeah, what you do, you got me singing like Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda yang setia menanti live saya pada malam ni. Okey, malam ni tim saya terlepas pandang untuk update poster apa semua. Jadi mungkin tu sebab juga ramai yang tak tengok tak sedia. Selalu so far 2-3 hari lepas ni belum start live lagi dah ada dalam 30-40 orang dah menanti. Hari ni baru 30 lebih. Right. Jadi macam biasa, sebelum saya teruskan live saya pada malam ni dan tajuk kita pada malam ni, apa kata? Yes, thank you kerana bagi thumbs up dekat atas tu, bagi thumbs up, bagi heart, okey. Terima kasih banyak-banyak. Tapi macam biasa, tolong komen dekat bawah suara boleh dengar ke tak. Saya rasa boleh dengar lah kot sebab Tuan Rashidi menjawab saya punya salam. Okey. Waalaikumsalam Tuan Syarin. Ini semua macam student masterclass je yang tonton malam ni. Alright. Jadi tolong komen. Okey. Yes, Tuan apa ni? Aman. Tuan Aman. Okay, thank you. Maksudnya kalau ada yang jawab salam tu maksudnya boleh dengar suara lah. Tuan Syarin pun cakap suara boleh dengar dengan jelas. Alright. Tuan Syafiq pun cakap suara jelas. Jadi
Bolehlah kita teruskan live kita tanpa banyak cerita. Suara merdu, tak merdu. Okay, tak ada merdunya. Okay, right, so gambar pun clear, good, sebab internet agak stabil juga hari ni. So far everything's good. So kita akan teruskan live kita pada malam ni dengan tajuk apa tajuk dia tadi ya? Understanding the business. Okay, semalam kita dah sentuh dan kita dah buat intro dah pun, macam mana kita nak kenal pasti syarikat, kelebihan syarikat yang berkualiti. Okay, dan hari ni kita nak dig slightly deeper. Okay, nak go lebih mendalam sikit. Dalam sikit je, dia tak dalam banyak. Okay, sebab kenapa kita kena ambil tahu? Sebab bila kita nak terlibat dengan saham ni tuan-tuan, at least kita kena tahu bisnes yang kita nak laburkan tu. Okay, jangan sesuka hati kita jump in ke dalam satu-satu pelaburan, ke dalam satu-satu perniagaan, tapi kita tak tahu pun bisnes dia apa, apakah bisnes nature dia, apakah yang dia jual beli, okay, produk apa yang dia jual, kepada siapa dia jual. Benda-benda ni semua kita kena ambil tahu. Alright, jadi tu sebab kita kena faham bisnes tu. Okay, bila kita kena faham bisnes tu, bermaksud kita kena kaji dan kita kena gali apakah model dia, cara dia menjalankan bisnes. Okay, jadi at least kita aware. Bila kita aware perkara ni, baru kita boleh relatekan dengan catalyst, apakah yang berlaku dekat pasaran luar sana. So itu pentingnya tuan-tuan, kita kena tahu 2-3 benda ni. Okay, dan first thing first, kita akan kena tahu, kenal pasti. Yang pertama adalah, inilah dia model business. Sebelum kita jump kepada lagi 2 perkara, iaitu yang kita akan cover dalam minggu ni lah, esok dan lusa insyaAllah. Baik, first thing first, kita tajuk ni, okay, dia ada 4 benda yang you kena take away, yang you boleh bawa balik, yang you boleh simpan masuk dekat dalam kocek. Okay, berapa perkara? 4 perkara saja. Okay, 4 perkara. Yang mana yang pertama, okay, saya akan kupaskan yang pertama dulu. Yang pertama tuan-tuan dan puan adalah, bila you nak terlibat dalam satu-satu saham tu, you nak beli satu-satu syarikat tu, you kena kenal pasti syarikat yang you nak laburkan tu dia duduk dalam industri mana. Okay, kenapa kita kena kenal pasti dia dalam industri mana? Okay, kita ambil contoh mudah lah, sebab benda yang paling senang, benda yang berlaku sekarang ni adalah COVID-19, yang mana semua itu adalah pandemik dan penyakit apa semua. Dan bila benda tu berlaku tuan-tuan dan puan, kita nak kena ambil tahu apakah yang orang kata apa industri yang dapat tempias daripada pandemik ni. Okay, so definitely kita tahu healthcare yang pertama. Yang kedua glove lah, secara tak langsung, sebab orang menggunakan glove, mereka menggunakan glove. Jadi tu sebab benda pertama sekali kita kena ambil tahu dan kita kena ambil berat, apakah industri yang syarikat ini ceburi. Jadi bila satu-satu perkara tu berlaku, satu-satu keadaan ekonomi itu berlaku, suasana yang keliling kita yang terdekat, yang terjejas berlaku, kita boleh tahu apakah yang kita perlu ambil, apakah peluang yang ada dekat syarikat ni, dan syarikat macam mana, dalam industri mana yang boleh dapat tempias dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Okay, jadi sebab itulah yang pertama sekali, anda kena kenal pasti apakah industri yang mereka ceburi. Okay, bermaksud bila you ketahui industri ni, you just bukan sekadar tahu, oh macam sekarang ni kan, MCO kan, oh MCO ni lah syarikat-syarikat teknologi. Ya betul, syarikat teknologi, tapi teknologi tu besar, you kena pecahkan di kecil-kecil. Syarikat teknologi yang macam mana yang akan terkena tempias, yang kalau saya cakap daripada awal bulan lepas, daripada awal PKP, first live saya cakap adalah saham-saham teknologi yang berkaitan dengan internet. Okay, berkaitan dengan internet, berkaitan dengan gadget, sebab you akan spend duit ke arah benda ni, especially bila you nak work from home. You kena upgrade a few things, beberapa perkara yang kita kena upgrade. Okay, jadi consumption of technology tetap ada. Jadi teknologi mana yang kita consume? Kita consume internet, kita consume apa-apa yang related to internet. Yes, that's it. Apa-apa yang berkaitan dengan wireless payment, contactless payment, itu. Jadi apa lagi? So ini adalah industri-industri yang kita kena aware, sebab teknologi ni sangat besar. Dia ada semiconductor, dia ada macam-macam lah.
Jadi kita kena tahu secara spesifik dia duduk dekat industri yang mana. Okey. Ambil contoh pula kalau kita bercakap pasal industri makanan. Alright, kalau kita bercakap pasal industri makanan yang macam mana yang dapat impak, dapat efek, yang kenalah tempias dalam keadaan satu-satu situasi tu. Okay, generally masa PKP ni memang semua saham-saham makanan yang ataupun dekat dalam bursa dia listed bawah consumer goods. So far semua okey, mostly okey lah. Tapi apa yang lebih tepat, orang kata lebih industri makanan yang macam mana? So far saya tengok yang banyak rancak berjalan adalah saham-saham ayam, syarikat-syarikat yang menternak ayam, mengeluarkan ayam, okey, dan juga telur. Okey, sebab apa? Sebab nak menjimatkan ni kita banyak beli telur sebab makan nasi telur kicap lebih jimat. Okey, saya suka nasi telur kicap. Right. The best one of the best meal lah. Okey. One of the best and cheapest meal. Right. Syarat dia kicap tu mestilah kicap kipas cap udang. Baru saya selera sikit nak makan. Kicap kena mahal sikit lah. Sebab benda lain dah murah kan. Jadi tu maksudnya industri makanan. Tu bermaksud poin pertama yang saya nak sampaikan kat sini, kita kena kenal pasti industri mana yang dia ceburi secara detail. Kalau kita je cakap makanan, yes, makanan Apollo pun makanan tapi Apollo tak berjalan pun. Okay, Apollo, Hoopsang semua makanan, but then apa yang lebih spesifik, lebih mendalam, lebih detail. Okay, seperti contoh MSM, gula. Okay, gula consumption of sugar, white sugar. Okay, memang yalah, tak boleh duduk kita ni rakyat Malaysia tak sempurna makanan kita ni kalau tak ada gula. Dah lah tak sihat gula, lepas tu nak makan lagi gula. Right. Jadi yang pertama adalah itulah, you kena take note dia industri mana secara detail, secara mendalam. You jangan just cakap sekarang consumer product. No. Okay. Maksudnya you kena tahulah dia macam mana bisnes dia industri yang macam mana. Alright. Itu point yang pertama tuan-tuan dan puan. Okay. Hopefully you belajar sesuatu. Kalau you belajar sesuatu, cuba tolong komen dekat bawah apa yang you dah belajar selama live saya selama 10 minit. Baru 10 minit. Relax. Okay. Roughly another 45 minutes. Okay. Dalam 45 minit lebih kurang lagi untuk kita habiskan live kita pada malam ni. Anyway, saya ada 4 point je. So, 1 point 15 minit cukup settle. Baik. Okay. Waalaikumsalam Tuan Farhan. Waalaikumsalam Tuan, saya tak tahu nama Tuan ni. Dia PM saya tapi ni nama bisnes dia. Dia daripada Brunei. Okay. Waalaikumsalam. Ya Tuan Farhan, Lehong antaranya. Okay. Yes. Yang pertama you kena tahulah sektor dia. Sektor dia mesti sangat-sangat spesifik supaya kita boleh relatekan dengan keadaan situasi ekonomi semasa. Maksudnya catalyst lah. Benda ni berlaku, apa yang kita boleh buat, apa impak yang kita boleh ambil, apa perkara yang kita boleh take note. Alright. Okay, thank you Tuan Syafiq, thank you Tuan Hafiz. Yes, you have to be very very specific. Okay. Yes, Cik Puan Syafina, kena tahu secara detail, secara mendalam. Okay, kalau teknologi, apakah dia? Internet, gaming, payment transaction. Kalau makanan, syarikat yang berternak ayam ataupun telur. Telur, biskut, dia lain-lain kategori sebab produk dia lain-lain. Kalau Nestle apa? Produk dia yang you tahu adalah Maggi je lah. Maggi dan Milo. Nescafe, dia dah jual dia punya yogurt. Apa lagi? A few dairies, confectionaries, chocolates. Okay. And ada lagi lah Nestle. Nestle sebenarnya makanan kucing pun ada. Makanan kucing pun ada, babe. Nestle keluarkan. Siapa yang tak perasan je lah. Okay. Brand apa? Saya tak ingat brand dia apa. Tapi itu memang banyak lah sebenarnya Nestle punya produk. Bukan you punya makanan je. Kucing punya makanan pun dia provide. Okay. Jadi so yang pertama, bila you nak terlibat, bila you nak beli saham, make sure you beli saham yang you tahulah dia industri mana. Jadi tak adalah kalau you sebagai trader, you tak adalah orang kata apa, you orang kata main biola kan, orang lain dah untung, you masih main biola, bila saham aku nak naik. Sebab dia tak terkena tema dia. Itu sangat-sangat penting. Kenapa you kena tahu
apa yang dia buat lah. Okay, industri apa, bisnes apa yang dia jual. Right, secara detail. Betul Tuan Faris Hassan. Yes, betul Tuan Farhan, Purina. Saya nak cakap Purina tapi takut salah. Sebab dia macam Purina ke ada satu lagi brand. Jadi dia ada dua brand. Makanan kucing pun ada dua brand. Salah satu dia Purina, satu lagi yang sedikit mahal punya produk. Pun Nestle keluarkan juga. Ya, betul Purina. Gila, makanan kucing pun Nestle. Main-main babe. Nasib baik kucing aku low maintenance. Makan Royal Canin je. Jadi itu poin pertama saya. Dan ramai yang dah komen balik, yang cakap dah sharekan balik poin pertama. Industri mestilah very specific industri. Jangan cakap teknologi, kita rembat semua teknologi sekali. Syarikat apa? Syarikat tu tak kena pun dengan tema. Sebab mungkin kita bercakap pasal semiconductor, tapi kita beli syarikat Internet of Things. Jadi dia tak kena. Dia tak kena. Baik. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan perempuan. Poin kedua dia apa? Lupa pula. Tadi ingat dah. Poin kedua, bila first you dah tahu sektor, you kena tahu pula produk apa yang dia jual. Produk apa yang dia jual. Maksudnya produk atau servis apa yang dia offer dekat you. Adakah dia jual dekat produk ni dia untuk end user macam kita ke, ataupun dia buat untuk government ke, ataupun dia buat untuk syarikat ke. Bermaksud business model dia you kena faham, adakah dia B2C punya produk, B2B punya produk, ataupun B2G punya produk. Maksudnya produk ni sesuai untuk end user, business to consumer, maksudnya kepada kita end user, ataupun business kepada business, ataupun business kepada business. Contoh semiconductor lah. Semiconductor dia keluarkan chip-chip tu apa semua, dia tak jual kat kita, dia jual kepada business yang lain. Tu B2B punya business. Dan yang terakhir B2G. B2G ni business yang macam mana? Business construction adalah antara business model di bawah construction adalah di bawah B2G lah, sebab dia mostly dia menunggu daripada government punya belanjawan. Ada projek baru tak? Kalau ada projek baru kita boleh masuk, boleh dapat duit lagi. Jadi yang tu dia. Right? Tu B2G. Jadi bermaksud poin kedua yang saya nak sampaikan, kita kena tahu produk apa yang dia jual dan siapa yang consume dia. Produk macam mana yang dia jual dan siapa yang consume dia. So kita tahu kalau di industri makanan, consumer adalah end user. Bermaksud produk dia makanan lah. Contoh kita ambil macam tadi Hoopsang, kita tahu dia keluarkan biskut kering. Siapa lagi? Kalau makanan. Kalau teknologi, Internet of Things. Kita buat Internet of Things lah, macam best sikit. Internet of Things. Dekat Malaysia Internet of Things ni tak berapa best. Dia tak berapa Kita ambil contoh mudah lah. Since kita pun sekarang ni tengah pakai Facebook. Kita sekarang semua dekat dalam Facebook. You tahu tak Facebook punya produk apa? Apakah produk yang Facebook jual? Bermaksud apakah yang tarik revenue untuk dia jual, untuk dia dapat duit, income. Yang dah tahu, yang dah belajar pagi tadi dalam kelas, tolong diam. Jangan nak tunjuk pandai dekat sini. You all pun salah pagi tadi. Yang dah tahu dalam kelas pagi tadi, duduk diam-diam dulu. Kita nak tengok macam mana diorang ni pula berfikir. Dalam kelas ada 40 orang je. Yang ni dah 80 orang. So kita sekarang dekat Facebook. Facebook adalah perniagaan, adalah business. Internet of Things. Ni cara you nak tengok. Sebab sekarang ni kita bercakap pasal Industrial Revolution 4.0, yang mana kebanyakan syarikat dekat Malaysia pun yang listed kononnya Internet of Things. Bukan Industrial Revolution 4.0 sangat lah. Tak 4.0 mana pun. Jadi itu sebab saya ambil contoh ni lah. Ambil contoh apa ni? Facebook. Alright. Jadi apakah business model Facebook? Apakah produk yang mereka jual? Yang dalam kelas pagi tadi tolong diam. Produk apa yang mereka jual sebenarnya? Alright.
Yes, Tuan Farhan cakap dia jual advertisement. Tuan Mahathir cakap dia jual advertisement. Cik Puan Syafina cakap dia jual advertisement. Okay, Tuan Hafizul cakap dia buat advertisement. Alright. Okay, thank you Tuan Zaki. Dia bagi tahu tadi apa point yang first tadi punya point kita kan. So you boleh tengok lah, you boleh tangkap. Alright. Apa lagi? Come on lah, ada 80 orang. Takkan baru 4 orang yang komen apa business model Facebook. Okay. Yelah, separuh ni mungkin student yang dah masuk pagi tadi. Alright. Sebab apa, kenapa saya ambil Facebook? Sebab Facebook ni, yelah, we are talking about Industrial Revolution 4.0. In the future, most probably banyak syarikat-syarikat yang macam ni akan listed dekat Malaysia. Okay, Malaysia ni dia terkebelakang. Internet punya cerita ni sebenarnya, waktu saya tengah belajar dulu, dia orang dah cakap dah, benda yang hari ni jadi, dia dah cakap 10 years back dah. Kita baru kelang kabut terkejar-kejar Industrial Revolution 4.0. Right? Betul, Cik Puan Ayu ni, dia jual data, dia jual maklumat. Dia jual maklumat kita. Alright? Dia jual, yelah, dia ni lah business model dia, produk yang dia jual adalah big data. Segala maklumat yang you ada. Okay? Yelah, bisnes jual orang ni lebih untung bak kata dalam cerita P. kan. Basically dia jual you all. Facebook dia meniagakan you all. Okay. Dan you dah tahu dia jual data. Okay. Siapa yang nak consume data ni? Soalan seterusnya. Okay, yang membawakan kita kepada point yang ketiga lah. Jadi point kedua ketiga ni dia interrelated. Yes, dia jual data. The best part is sebenarnya, you perasan tak bila you pergi Lazada ke Zalora ke mana-mana kan, you browse, you just baru browse, you nak tengok kan, baru survey. Lepas tu cakap nantilah kemudian lah beli, you tutup. Lepas tu you buka Facebook, suddenly iklan barang yang you tengok tu tadi muncul. Okay, tak apa, satu round, second round, third round, saka apa yang ikut aku ni? Macam tahu je. Okay? Macam tahu je aku nak cari apa sekarang ni kan? You perasan tak sekarang, kalau you sekarang ni sibuk belajar pasal saham, you perasan tak banyak iklan forex naik dekat you? You perasan tak benda tu? Iklan forex banyak naik dekat you. Okay? Itu dia sebenarnya iklan. Maksudnya kalau you sibuk nak cari barang dekat Lazada ke kat Zalora ke, atau you browse benda tu akan naik. Feed tu akan naik dekat you. Okay? Sometimes dia tulis, sometimes dia tulis itu adalah paid. Sometimes dia tulis suggested. Walaupun you tak follow binatang tu, tapi dia keluar suggested untuk anda. Perasan tak? Itu namanya saka. Okay? Jadi okay. Jadi tak perlulah orang kata nak ada orang dia nak masuk grup kita, grup casual traders, dan dia isi semua maklumat seperti yang diminta. But bila tim saya tengok, dia isi maklumat pertama kan, maklumat pertama apa yang dia minta? You punya phone number, betul. Phone number dia tulis privacy. Yang kedua dia minta email, privacy dia tulis. Yang ketiga, kat mana you duduk, lokasi mana you berada sekarang, dia tulis privacy. Maka tim saya pun dengan suka hatinya decline dia punya application untuk masuk grup ni, atas sebab yang pertama, kalau kau nak privacy sangat, grup ni pun private, kau jangan sibuk nak masuk. Okay, macam tu je, semudah itu. Alright. Jadi ada sebab lah kenapa kita minta you punya maklumat tu, untuk memastikan anda adalah genuine manusia. Okay, manusia yang genuine, maksudnya betul-betul orang. Kalau bukan manusia, dia tak isi lah. Okay, sebab kita boleh trace you, siapa you. Okay, so kalau siapa-siapa buat onar, kita ada data you. Okay, data you sebenarnya boleh dapat dekat MCMC pun. Okay, so tak ada apa-apa dah yang rahsia. Okay, kalau you Google menggunakan you punya web browser telefon, you buka balik dekat browser laptop you tahu tak benda tu sebenarnya link. Okay. Jadi itulah dia sebenarnya tuan-tuan dan puan. Facebook menjual data you all, Google pun menjual data you all. Okay, so dah tak ada benda dah yang private mana pun. Okay, semua maklumat you dia lebih tahu you. Malahan Facebook lebih kenal you daripada orang yang tidur satu katil dengan you. Nampak tak?
Scary kan bunyi dia kan. So berhati-hati bila anda nak buat search dekat internet tu. Alright. Jadi sebenarnya itulah jadi itulah sebabnya kenapa ni macam Cik Puan Ayu ni cakap terpaksa shopping sebab non-stop. Sama je. Saya rasa perempuan je yang ada masalah macam ni. Macam pagi tadi ada dalam student tu dia cakap, yelah cukup 40 kali memang kita beli lah. 40 kali iklan yang sama muncul kan, produk yang sama muncul memang beli. Macam sama lah dengan Cik Puan Ayu ni, muncul dia akan beli. Saya pun kenal bomoh yang boleh buang saka ni. Okay, install je dekat browser you. Okay, install je dekat you punya browser, tak ada masalah. Tapi saka tu memanglah dia tak ikut you dah, tapi dia tahu apa you nak. Okay, dia kalau you tengok cerita Lucifer kan dekat Netflix kan, I know what your deepest desire. Itu adalah Facebook. Cuma Facebook dia tak boleh nak cakap dekat you, I know your deepest desire. Okay, jadi hati-hati So segala pergerakan dan gerak-geri anda adalah diperhatikan. Sama juga live malam ni, memang kita dalam group yang private, tapi sebenarnya memang dipantau pun. Okay, memang kita semua dipantau. Tak ada apa lagi yang rahsia. Tiada lagi rahsia di dalam hidup anda. Okay, jadi itulah dia. Saya suka ada satu ayat daripada daripada Tuan Mazil cakap, kalau benda tu free bermaksud produk dia adalah anda. Okay, there's no such thing as free nowadays. Dia ada sebab kenapa dia buat free. Okay, dan ada sebab juga kenapa saya buat free. Okay, ada sebab juga kenapa saya ajar kelas ni free. Jeng. Saya bisnes mah. Tak adalah. Tak, sebenarnya saya buat kelas free ni sebenarnya sebab ramai sangat dekat luar sana yang modal kecil, tak tahu nak mula dekat mana. Jadi nak masuk kelas terlalu bayar mahal apa semua kan. Jadi at least you ada stepping stone untuk you nak belajar kat mana. Okay, anyway, you just follow 1 hour a day pun cukup setahun 365 episod. Kalau drama setahun 365 episod. Kalau drama Isnin Jumaat je. Ini hujung minggu pun kita belasah. Cuti umum pun kita belasah. Tolak raya je. Okay, tolak raya. Kalau raya pun mungkin ada live. Saya plan macam nak buat live malam raya. Kemungkinan kita baca takbir bersama-sama ke, mana kita tahu. Okay, jadi yes. Okay, maksudnya kalau you follow program ni sepanjang tahun setiap hari without miss, InsyaAllah you memang boleh trade dah pun, tak ada masalah. Sebab saya memang ajar, memang detail pun saya ajar. Okay, memang detail saya ajar. Memang itu step by step, langkah demi langkah. Siapa yang tanya saya ada buat tolong ajar tolong ajar technical je, belum sampai masa dia lagi. Kita kesiankan orang yang baru nak buka CDS ni. Okay, jadi pelan-pelan kita bergerak ke arah tu. Okay, sebab bukan semua orang mampu. Okay, bukan semua orang mampu untuk masuk kelas, tapi at least you boleh belajar. Okay, anyway, ilmu bukan milik kita. Okay, ilmu bukan milik kita. Jadi bukan kita punya ilmu. Jadi orang yang atas tu punya ilmu, bukan orang pun punya ilmu tu. Kalau dia nak bagi tu, dia bagi. That's it. Alright. Jadi itu sebab saya buat kelas percuma untuk you all. Jadi kalau you yang dah lama terlibat, take it yang peluang ni adalah sebagai platform untuk you buat revision. Anyway, saya dah tagkan pun dekat atas, dekat dalam Facebook tu. Chapter berapa ni, chapter berapa. Kalau you perasan lah dekat tepi atas tu kan. Dia ada bahagian yang tag tu yang mana dia tulis topik tu kan. You buka situ, dalam tu semua video yang chapter berkaitan tu. Lepas tu you perasan tak, title dia ada 0.1, 0.2, 0.3, bermaksud itu adalah episod-episod dia. Okay, sekarang kita dah 1.2. Okay, so sekarang ni kita dekat episod yang ke-7. Jadi baru episod ke-7, drama baru climax belum sampai lagi. Relax. Okay, relax. Climax tu nanti confirm berasap. Belajar sejam tak boleh ni lah. Okay, jadi InsyaAllah. Okay, tapi kalau siapa yang tak sabar, saya tengah fikirkan, saya tengah susun balik jadual. Siapa yang tak sabar nak cepat sangat kelas kan, lambat lah sehari sejam apa semua. Ramai juga yang PM saya, kenapa tak ajar lagi, tolonglah ajar cepat. Tapi saya buat yang percuma ni sebab nak bantu yang baru nak buka CDS. Okay,
Kalau siapa yang tak sabar, nanti saya fikirkan macam mana saya nak buat, program macam mana saya nak buat, jadual macam mana saya nak susun. InsyaAllah nanti saya buat. Tak ada masalah itu. Okay, so balik pada topik kita pada malam ni, understanding the business. Alright, untuk understanding business ni tuan-tuan dan puan, yang you dah tahu dia jual produk apa, you dah tahu industri apa. Yang ketiga, you kena tahu siapakah pembeli dia. Siapa yang beli produk dia. Siapa yang sanggup keluar duit bayar dekat dia untuk dia dapatkan barang tu. Okay. So contoh kita tahu bisnes Facebook adalah big data. Okay. We are talking about big data. Siapa yang ada data maklumat terbesar. Kalau dulu orang cakap cash is king. Kan? Orang cakap cash is king. Zaman sekarang data is king. Data is king tu sebab Facebook dia jual data. Dan data tu dia boleh jual dekat orang. Orang macam mana yang nak consume bisnes ni? Siapa yang nak consume produk daripada Facebook ni? Data-data ni siapa yang nak beli? Siapa tahu data ni siapa yang nak beli? Siapa tahu? Kalau siapa tahu cuba komen. Ini dah masuk topik yang ketiga. Siapa yang membeli? Bermaksud siapa customer dia? Siapa klien dia? Ini untuk kalau Facebook you dah kena identify. Bermaksud benda ni, tiga soalan ni, benda ni you boleh buat dekat semua syarikat tau. Bermaksud ini adalah soalan-soalan yang you kena tanya soal bila you nak beli satu-satu saham. Dia bisnes apa? Industri apa? Produk dia apa? Siapa yang consume produk dia? Okay? Siapa yang consume? Tuan Abdul Halim dia cakap Tuan Abdul Halim cakap yang beli dia adalah Zalora. Okay? Yes, antaranya adalah Zalora. Bank antara yang beli data dia. Lazada. Okay. Scammer pun betul. Scammer pun ada. Tak ada masalah punya. Dia ambil muka you, dia tampal dekat dia punya page. Lepas tu dia cakap produk dikeluarkan oleh Mamat sekian-sekian. Kesian Mamat sekian-sekian tu. So far saya tak jumpa lagi lah muka saya. Sebab saya tak berapa glamour lagi kan. Follower Facebook page pun baru 1,000 lebih. Baru 1,008. Instagram baru 2,000. Okay. Tapi bisnes saya berbelas ribu dah lah. Tak banyak. Okay. But insurance Shopee, yes. Bahasa mudah dia, tuan-tuan dan puan. Okay. Bahasa mudah dia, siapa yang beli produk yang dikeluarkan oleh Facebook ni adalah business owners. Okay. Orang-orang yang menjalankan perniagaan. Dia beli data you melalui apa? Melalui pengiklanan. Barulah betul jawapan yang tadi. Untuk jawapan yang ketiga ni. Untuk soalan ketiga, jawapan dia adalah Facebook Ads. Siapa yang beli Facebook Ads? Business owners. Okay, business owners. Diorang ni yang akan spend duit beli iklan untuk dapatkan you punya maklumat. Okay. Dark web ni macam deep sangat lah pula. Okay. Yes, dia orang beli you punya data. Okay. Tapi dia bukanlah dia bayar tu apa, tak. Contoh macam saya akan jumpa dekat Facebook. Contoh, assume Facebook ni adalah satu agensi pengiklanan. Okay, contoh saya pergi menghadap Facebook, saya cakap dengan Facebook, okay, saya ada bisnes saya. Saya nak cari orang yang duduk dekat Malaysia. Yang duduk Malaysia bukan rakyat Malaysia. Maksudnya orang yang cross border Malaysia. Semua ni termasuk. Okay. Jadi dia dah trim down. Okay, orang Malaysia, Facebook yang ada dekat Malaysia, yang check in dekat Malaysia, yang update status daripada Malaysia. Dia dah kecilkan dah ruang tu. Okay. Lepas tu sekarang, okay, saya nak orang daripada Malaysia yang dia minat sukan hoki. Dia minat sukan hoki dulu. Okay. Daripada berapa puluh juta orang yang ada dalam Malaysia, dia trim down. Tinggal 1 juta. Okay, ini data yang saya bocorkan sikit lah. Sebab saya tahu tak ada orang pun buat hoki kat sini. Saya seorang lah. Okay. Jadi tinggal 1 juta. Yang orang memang follow sukan hoki secara rapat. Bukannya setakat bila Malaysia masuk final baru you tengok. Tak. Maksudnya dia memang follow. Dia follow liga, dia apa semua. Dia kenal player-player ni apa semua. So we have around 1 million. Okay. Lepas tu saya cakap daripada 1 juta yang memang orang yang follow hoki ni, berapa ramai yang aktif lagi bermain? Saya nak yang masih aktif bermain sebab saya menjual produk-produk hoki. Okay, saya tak nak orang yang 50 tahun ke atas yang dah slow down, tak main hoki sangat apa semua kan. Sakit sanalah, sakit sini sebab dia tak kekal aktif. Jadi daripada 1 juta dia trim down jadi berapa, dalam 300,000 yang aktif bermain. Okay, good.
Sekarang ni saya nak jual produk untuk budak sekolah. Saya nak tahu untuk student. Jadi saya nak tahu Facebook yang menggunakan Facebook umur dia bawah 25 tahun. Trim down. Tinggal berapa you rasa? Tinggal 35,000. Okey. Jadi saya target untuk jual hanyalah kepada 35,000 orang. Itu kegunaan Facebook lah sebenarnya. Okey. Jadi 35 orang ni memang kena headshot dekat kepala. Okey. Bila aku rasa aku baru browse ni tadi dekat Instagram. Kenapa keluar dekat Facebook juga? Scroll. Iklan saya naik. Ping. Produk sekian-sekian. Sekarang ada tawaran. Tiba-tiba ada offer pula naik. Ui, ada offer. Nanti jap tengok duit. Naik lagi. Weh, memang tengah offer ni. Dah barang dah tak banyak. Last kali telefon, mak, tolong back in duit. Okay. Top up sikit je nak beli barang ni. Jadi itulah dia, business owner. So Facebook sangat-sangat detail So kalau you tak nak bagi tahu saya pun, you nak masuk group ni, you tak letak location pun, saya tahu location you dekat mana. Ada cara sebenarnya, I nak tahu you punya location kat mana. Okay. I dapat you punya nombor telefon, dapat you punya email, I tahu dah you duduk mana sebenarnya. Okay. Nothing secret anymore. Alright. Jadi tolong berhati-hati. Okay. Jadi yes, sangat-sangat targeted. Alright. Sebenarnya yang penting bila aku dah ajar kelas marketing pula. Sebab saya punya background marketing kan. Jadi inilah maksudnya produk dia yang consume produk Facebook ni adalah business owner. Okay. Sebab dia yang bayar kepada Facebook untuk create revenue streams. Okay. You perasan tak sebelum pilihan raya hari tu? You perasan tak sebelum pilihan raya itu apakah yang menyebabkan kerajaan bertukar waktu tu? Antara sebab dia, tuan-tuan dan puan, penggunaan social media tu memang gila-gila lah. Sebab you perasan tak yang Mahathir punya video dia naik dekat YouTube, dekat Instagram, dekat Facebook, apa semua dia naik tau. Jadi itu antara sebab kenapa government bertukar. Sebab bila macam siapa ni tadi cakap, Cik Puan Ayuni kan, dia ada cakap kan, cukup 40 kali, cukup 20 kali keluar naik, memang kita terpengaruh lah. Okay? Jadi itu apa sebenarnya yang mereka gunakan. Daripada sudut marketing, yes, diorang menang. Okay? Dan the best part is, kan you tahu tak Rafizi kan, orang yang di sebalik tu kan, you tahu tak Rafizi, dia ada data maklumat you. Okay? Kita ada 30 juta rakyat Malaysia kan. Dia ada data maklumat yang complete, you all punya, sebanyak 24 juta. Nampak tak? 24 juta rakyat. Bermaksud tinggal berapa? 1/5 je yang dia tak jumpa. Mungkin 1/5 ni belum boleh mengundi agaknya. Mungkin kan. Jadi Rafizi ada data maklumat you in detail. Maksudnya dia tahu you ni bakal mengundi dekat kawasan mana. Sampai macam tu data yang Rafizi ada. Jadi sebab tu lah dia punya iklan tu macam targeted je. Macam sap kena je. Jadi memang semua social media yang dimiliki oleh Facebook ni memang memang Rafizi buat lah. Okay. So lepas pilihan raya, you tahu tak Rafizi punya team approach saya. Dia tanya, you nak guna tak I punya ni? Ada 24 juta data rakyat Malaysia. Dia cakap, macam ni rupanya dia menang pilihan raya. Okay. Dia memang ada data maklumat you. Jadi dia tahu you punya preference apa semua. Jadi dia akan main dengan benda tu lah. Sentimen tu dia akan gunakan balik. Jadi tu yang benda tu macam kena dekat je dengan jiwa you all tu kan. Dan disebabkan benda ni juga sebenarnya tuan-tuan dan puan, yelah fokus on AI memanglah. Okay. Dan disebabkan ini juga sebenarnya you, I think 2 years back, I think 2 years back kot, yang Facebook kena tindakan undang-undang dekat US yang kononnya dia bocorkan data maklumat you, kita semua kan, data breach kononnya. Sebab apa tahu? Sebab Trump menang pilihan raya, dia guna taktik yang sama. Dia menggunakan data ni. Okay? Dia menggunakan data daripada Facebook untuk mengiklankan dia punya kempen, untuk berkempen. Jadi
itu sebab ni, tapi bukannya dia kena atas macam mana dia punya cerita dia tu. Dia kena macam tindakan undang-undang sebab breach of data. Tapi sebenarnya dia tak ada breach apa-apa pun in detail. Bila you tahu, dia tak ada bagi pun maklumat you. Dia tak bagi tahu nombor telefon you, rumah you dekat mana apa semua. It's just that dia boleh tahu you duduk dekat mana based on you punya handphone. Macam tu saja. Dekat mana you log in. Okay, bila you log in kan dia ada yang nombor apa IP tu. Nombor IP tu dia tahu you dari mana, you duduk dekat kawasan mana. Jadi itulah cara Trump menang pilihan raya. Okay, dan itu juga cara pilihan raya yang sebelum ni yang dia boleh tukar government tu. Okay, sebab semua AI yang buat kerja. Yes, dia sediakan content apa semua, lepas tu dia settlekan bagi AI yang buat kerja. Okay, macam saya dah bangunkan AI. Tu sebab saya boleh macam ada masa sikit lah nak berkongsi kat sini. Okay, jadi itu question mark yang ketiga. Point yang ketiga, you kena tahu siapa yang consume produk yang dia jual tu. Right. Nampak tak malam ni kita cerita lebih kepada bisnes sebab yelah bila kita terlibat saham, kita nak beli saham ni, kita beli syarikat. Bila kita nak beli syarikat, kita kena tahu bisnes dia apa, siapa yang consume bisnes dia apa semua. Okay, jadi itulah dia. Kenapa kita boleh kita kena tahu. So ini adalah soalan yang ketiga yang you kena question. Alright. Macam siapa yang consume, apa barang yang dijual, dia di industri mana. So this is the 3 questions. Cuba you komen balik dekat bawah 3 soalan yang you kena soal bila you nak beli satu-satu saham. Okay, biar dia melekat sikit dalam kepala otak tu. Bila you nak beli, dia suit tak dengan cerita yang ada dalam surrounding ekonomi sekarang. Okay, cuba komen dekat bawah. Kalau ada, share lah apa yang you faham. Right. Cuba share. Ya betul, macam dekat Netflix, semua cerita yang you tengok tu betul lah tu. Okay, dan movie apa you tengok, favourite movie you pun dia boleh tahu. Tu sebab Netflix dia boleh propose dekat you cerita apa, dan you akan melekatnya dekat Netflix tu. Okay, so yes, Tuan Daniel dia komen kat sini, pastikan dalam industri, dia dalam industri mana, tahu produk. Tambah sikit dekat point pertama tu, industri mana in detail. Okay. Dan kedua, produk apa yang dia keluarkan, B2C, B2B atau B2G. Alright. Maksudnya barang apa yang dia jual, servis apa yang dia offer. Alright. Yang ketiga, kepada siapa yang dia jual. Yes, good. Well done. Tak, itu soalan nombor 2, Tuan Syafiq. Soalan pertama, dia industri mana. Okay. Alright. Yes, target customer dia, siapa yang consume dia punya produk, siapa yang consume dia punya service. Okay, good. Baik, yang terakhir. Okay, yang terakhir tuan-tuan dan puan. Point yang terakhir, soalan yang terakhir, you kena soal diri you. Okay, yang you kena soal diri you bila you nak beli satu-satu saham, dekat mana dia jual barang ni. Semudah tu. Maksudnya dia punya logistik dia macam mana, pergerakan dia. Okay. Kita dah tahu produk dia apa, kita dah tahu siapa yang nak beli. Sekarang ni dia nak jual barang ni dekat mana, apakah platform yang diguna pakai. Okay. Contoh, saya ambil contoh mudah. Biskut Hupseng, dekat mana you nak beli. Okay. Siapa yang nak kena beli dan dekat mana yang memudahkan untuk you beli. Speedmart, KK Mart, Giant, Tesco, apa mart, segala mart yang ada sekarang, banyak sangat mart. Okay, macam-macam mart yang ada. You boleh dapatkan biskut-biskut ni dekat tempat-tempat ni. Right. Itu contoh mudah lah, Hupseng. Kita upgrade sikit. Okay, kita upgrade sikit. Datasonic, dekat mana dia nak jual. Adakah Datasonic dia jumpa you, you nak beli tak I punya chip? Dia pergi buat sale dekat depan bank tu ke tak? Okay. Macam orang UNICEF tu apa semua kan. Okay. You buat macam tu, dia jual macam tu ke? You nak ambil tak upgrade card? Memang tak lah.
Agak-agak you nak percaya ke? Dia dah lah bukan orang bank. Lepas tu dia minta data maklumat you. Dia cakap okay, you guna chip ni untuk you withdraw duit. Gila apa? Siapa nak percaya? Jadi dia jual dekat mana? Mestilah dia pergi jumpa owner-owner bank. Okay, dia jumpa orang-orang bank. Dia pergi jumpa orang-orang government. Cakap ini dia punya ni. Okay. Maksudnya purchasing. Orang purchasing dia yang dia kena pergi jumpa pitch. Maksudnya dia kena buat sales pitch. Dia kena buat sales pitch. Dia kena buat presentation. Semua business kena ada sales pitch, tapi sales pitch dia berbeza-beza lah. Right? Jadi itu Datasonic. Dia kena pergi jumpa. Dia kena tahu siapa yang jaga purchasing dekat JPN ni. Siapa yang bertanggungjawab. Siapa yang aku nak kena jumpa. Siapa yang aku nak tunjuk produk aku ni bagus. Dia macam tu. Okay. So yang tu Datasonic. Seterusnya kita ambil apa lagi ya? Okey lah, kita berbalik kepada tajuk Facebook kita. Facebook, kita tahu produk dia, kita tahu dia jual dekat siapa. Dia jual dekat mana? Dia jual dekat mana? Soalan dia sekarang, dia jual produk dia dekat mana? Jeng. Dekat mana dia jual produk dia? Facebook. Siapa tahu? Facebook jual dekat mana? Produk-produk yang dia offer, yang business owners beli tu, dia deliver dekat mana? Dekat mana dia punya delivery? Okay. Maksudnya macam mana dia capai tu? Okay. Yes, jawapan dia melalui Facebook. Sebenarnya dia melalui Facebook je. Okay. Dia ada satu terms dia, satu AI dia panggil Facebook Pixel, yang mana you key in apa yang you nak. Okay. Facebook Pixel yang tolong buat kerja, dan dia akan aim you dekat Facebook page, Facebook apps, Facebook Messenger. You tahu tak sekarang sebenarnya you boleh iklankan direct kepada you punya Messenger. Maksudnya kalau I cakap okay, blast melalui Messenger dekat orang-orang yang kriteria yang saya tetapkan ni, you akan dapat message daripada saya punya page. Sebenarnya boleh dah sebenarnya sekarang. Okay. Tapi saya tak tahu dia blast dekat siapa. You respond baru saya tahu siapa dia. Dia macam tu. Okay. Ads tu semua, iklan-iklan tu semua dekat Facebook page, Facebook apps, Facebook Messenger, Instagram. Okay. Nasib baik WhatsApp dia tak buat iklan je lagi. Saya rasa tak lama lagi tu, sebab sekarang WhatsApp pun ada WhatsApp Story, dah ada WhatsApp Business. Menunggu tika dan masa sahaja untuk dia start, untuk business owner boleh guna Facebook for Business. Okay. Even though sekarang pun Facebook for Business pun you boleh letak AI untuk menjawab soalan you apa semua. Okay. Memang you boleh set AI. Yang mana saya punya business hoki memang saya dah set AI. Jadi diorang rasa macam dia bercakap dengan orang yang bekerja, tapi sebenarnya tu AI yang tolong menjawab. Alright, AI ni dia akan capture certain phrase, certain words, dia akan reply. Okay. So anyway, itulah dia. Jadi ini 4 soalan yang you kena soalkan, you kena tanya sebelum you buat keputusan untuk beli syarikat ni. Okay. Especially bila you nak terlibat saham dalam satu jangka masa yang tersangat panjang. Okay. Sebab you dah tahu bisnes dia apa. Bila you dah tahu 4 benda ni, baru you tahu adakah syarikat ini ada competitive advantage terhadap syarikat yang lain yang dalam industri yang sama. Okay. Itu sebab first question dia kena tahu industri, so that bila you tahu industri, you boleh list down semua syarikat yang terlibat dalam bisnes yang sama. Bila you dah list down, sekarang ni you nak cari the best. You kena tahu produk dia jual, siapa yang consume, dekat mana dia jual. You tahu benda ni dan you akan pick the best. Untuk you invest lah. Tapi untuk you trade, benda ni penting juga. Sebab apa? Sebab you nak tahu company ni betul-betul bagus tak? Sebab company yang bagus, dia akan pergi lebih laju berbanding company yang tak berapa nak bagus ni. Okay. Sebab investor pun suka dekat sini. Bila investor suka kat sini, investor dia tak suka company yang tak bagus. Jadi duit investor ni dia masuk dekat company yang bagus. Jadi kita sebagai trader ni tumpang masuk sekali, jadi dia akan tolak saham tu gerak lebih laju. Tu sebab you kena tahu juga benda ni. Alright. Ini penting dia sebenarnya, tuan-tuan puan. This is the gist. Gist kononnya. Okay. Jadi maka lengkaplah topik kita pada malam ni. 4 soalan yang kita kena soal sebelum
Kita kena soal macam nak menjawab dengan malaikat, babe. Kita kena soal dekat diri kita, apakah benda-benda yang dia buat. Bila kita tahu benda-benda yang dia buat, dia akan memudahkan kita untuk buat keputusan. Antara antara rubber racks, top glove, harta lega, comfort, apa lagi yang glove, Supermax, yang mana yang kita nak beli. Okay, jadi you dah boleh tahu dah yang mana you nak beli. Alright, itu dia tuan-tuan dan puan. Apa itu syarikat yang bagus yang untuk you laburkan? You kena jawab 4 soalan ni. Okay, soalan pertama tu dia lebih kepada apa yang berlaku kepada suasana ekonomi. Okay, itu soalan pertama tu sebab dia first kali, sektor mana, industri apa. Okay, sebab yelah satu-satu ekonomi yang berlaku, keadaan ekonomi tu, kita kena tahu industri mana yang terkena impact dia. Bila kita dah tahu, kita akan list down semua syarikat-syarikat yang mungkin dapat potensi, yang dapat dia punya ni. Bila kita dah list down, kita kena tahu pula produk dia sebenarnya apa secara detail. Produk dia ni dengan compare harta lega punya glove dengan top glove punya glove, mana lebih baik. You kena study macam tu. Jadi you boleh buat keputusan yang lebih baik. Okay, itu dia soalan-soalan, 4 soalan, orang kata 4 soalan ataupun key question, soalan kunci untuk bantu you buat keputusan untuk you beli saham yang mana yang paling baik. Nampak? Mudah je kan? 4 soalan je. Tak payah tanya banyak-banyak je. Okay? 4 soalan ni, kalau you all baru ada CDS, you nak mula terlibat dalam saham, you boleh jawab 4 ni, sebenarnya you dah boleh beli dah saham. Okay? Sebab you dah faham keadaan ekonomi. Tools dah ada. Tools percuma yang saya kongsikan hari tu dah dapat. By right, sebenarnya lepas habis malam ni, you dah boleh buat keputusan dah saham apa you nak beli. Okay? Beli untuk invest lah. Definitely untuk invest. Sebab untuk trading dia satu skill yang lain, satu knowledge yang lain. Tapi dia hampir sama. Dan knowledge ni pun akan diguna pakai juga sebagai trading, sebagai traders. Okay? Tapi sebagai investor, cukup untuk anda beli dan simpan, laburkan dalam satu-satu syarikat tu. Baik. Clear? Jadi itu ada 4 poin penting. Jadi komenkan dekat bawah apakah 4 poin penting. Oh, Tuan Zaki dah komen dah kat bawah. Okey, yang pertama kena kenal pasti industri in detail. Alright. Yang kedua kena tahu produk apa yang dia jual. Yang ketiga kena tahu siapa yang consume produk dia. Dan yang keempat, platform dekat mana dia jual. Okey, Tuan Zaki dia dah tolong letak kat situ 4 poin yang you belajar malam ni. Okey, cakap sejam 4 poin je dapat. Malam dia bercakap malam ni dia okey sikit lah. Dia tak sakit tekak. Pagi tadi sakit tekak, babe tak boleh minum air. Okay, ni sebab dah minum air sikit jadi dia okey sikit lah. Okay, okay, thank you Tuan Daniel. Dia dah bantu bagi juga kat situ. Alright, so itu tajuk untuk malam ni. Maka habislah tajuk untuk malam ni. So terima kasih you all, kepada anda semua yang setia menonton live saya pada malam ni. Okay, live kita pendek je, sejam. So that you sebelum you tidur, you boleh proses. Tak adalah banyak sangat you nak kena proses. Kita otak ni ada satu je kan. Bukan macam komputer, boleh ada sampai 21 core apa semua kan. 24 core. Tu cerita lain. Tapi kita otak kita satu, kita nak proses, biar proses sikit-sikit. Jadi biar benda tu betul-betul melekat. Bila dah melekat, baru kita ajar esok pula. Masih lagi chapter 1. Okay, banyak chapter 1 ni. Chapter 1 ni ada 3 ke 4 benda. So kita dah go through 1. So kita akan go through lagi 2 atau 3 lagi benda lah. Right. Jadi itu saja sharing saya untuk malam ni. Thank you kepada anda yang setia menonton live saya daripada awal sampai yang last kali dah ni. Okay, dah penghujung dah pun. Jadi kita jumpa lagi esok malam pukul 9.30 malam. Okay, jumpa esok malam pukul 9.30 malam. Tajuk yang lebih kurang jugalah, cuma dia advance sikit daripada, dia bukanlah advance, dia next topic. Okay, make sure setiap malam pukul 9.30 malam memang saya akan live. Okay, saya akan cuba live. Kalau tak ada live baru kita update. Kalau tak ada update tu memang confirm ada live. Right, jadi itu saja daripada saya. Kita jumpa malam esok 9.30 malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bersahur. Dah sahur terus.